Matius bab 1. Inilah salasilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham beroleh anak yang dinamai Ishak, Ishak beroleh Yakub, dan Yakub beroleh Yehuda serta saudara-saudaranya. Yehuda beroleh Peres dan Zera daripada Tamar, Peres beroleh Hezron, dan Hezron beroleh Ram. Ram beroleh Aminadab, Aminadab beroleh Nahason, dan Nahason beroleh Salmon. Salmon beroleh Boas daripada istrinya Rahab, Boas beroleh Obed daripada istrinya Rut, dan Obed beroleh Isai, dan Isai beroleh Raja Daud. Raja Daud beroleh Salomo daripada istri kepada Uria. Salomo beroleh Rehabiam, Rehabiam beroleh Abia, dan Abia beroleh Asa. Asa beroleh Yosafat, Yosafat beroleh Yoram, dan Yoram beroleh Uzia. Uzia beroleh Yotam, Yotam beroleh Ahas, dan Ahas beroleh Hizkia. Hizkia beroleh Manasye, Manasye beroleh Amon, dan Amon beroleh Yosia. Yosia beroleh Yoyakin dan saudara-saudaranya sekitar masa mereka dibawa sebagai tawanan di Babel. Setelah dibuang ke Babel, Yoyakin beroleh Seltiel, dan Seltiel beroleh Zerubabel. Zerubabel beroleh Abihud, Abihud beroleh Elyakin, dan Elyakin beroleh Azur. Azur beroleh Zadok, Zadok beroleh Akim, dan Akim beroleh Eliud. Eliud beroleh Eleazar, Eleazar beroleh Matan, dan Matan beroleh Yakub. Maka Yakub beroleh Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus yang dipanggil Kristus. Dengan demikian, ada 14 keturunan dari Abraham hingga ke Daud, 14 keturunan dari Daud hingga ke masa pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari masa itu hingga kelahiran Kristus. Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus. Ibunya, Maria, bertunang dengan Yusuf, tetapi sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, ternyata Maria mengandung melalui Roh Kudus. Yusuf, seorang yang salih, tidak mahu memalukan Maria di mata masyarakat. Dia berniat memutuskan pertunangan mereka secara diam-diam. Dia memikirkan hal itu sehalus-halusnya. Suatu malam dia bermimpi bahwa malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya lalu berkata, "Hai Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak di dalam kandungannya adalah daripada Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Namakanlah anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka." Segala ini berlaku supaya terlaksanalah firman Tuhan melalui nabinya. Seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita dalam bahasa Ibrani. Apabila Yusuf terjaga, dia pun mematuhi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu, lalu berkawin dengan Maria. Tetapi Yusuf tidak bersentuh dengan Maria sebagai istrinya, hinggalah Maria melahirkan anak itu. Yusuf menamai anak itu Yesus. Matius bab 2. Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea semasa pemerintahan Raja Herodes. Tidak lama kemudian datanglah beberapa orang ahli ilmu bintang dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya, "Di manakah anak yang baru lahir, yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya muncul di timur, dan kami datang hendak menyembahnya." Apabila mendengar perkara itu, Raja Herodes berasa risau. Begitu juga semua penduduk Yerusalem. Raja Herodes memanggil semua ketua imam dan ahli Taurat berhimpun, lalu bertanya kepada mereka, di mana tempat lahirnya Kristus, Mesias itu? Mereka menjawab, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Hal ini tertulis oleh seorang nabi. Wahai Betlehem di tanah Yehuda, engkau bukanlah yang terkecil antara pemimpin kota utama Yehuda, karena daripadamu akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel." Setelah itu, Raja Herodes berjumpa secara rahasia dengan ahli-ahli ilmu bintang itu, dan mendapat tahu daripada mereka dengan tepat bila bintang itu terbit.
Raja Herodes menyuruh ahli-ahli ilmu bintang pergi ke Betlehem dengan perintah demikian. Pergilah dan carilah anak itu sedaya upaya. Apabila kamu menjumpainya, beritahulah aku supaya aku juga dapat pergi menyembahnya. Mereka pun pergi. Di pertengahan jalan, mereka melihat bintang yang telah muncul di timur dahulu, kini mendahului mereka dan berhenti di atas tempat anak itu. Sungguh gembira mereka apabila melihat bintang itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan ibunya Maria. Mereka pun sujud menyembah anak itu, lalu membuka harta benda mereka dan mempersembahkan emas, dupa, dan mir kepadanya. Allah memberikan peringatan kepada mereka melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Oleh itu, mereka pun pulang ke negeri mereka mengikut jalan lain. Selepas itu, malaikat Tuhan memperlihatkan diri dalam mimpi kepada Yusuf lalu berkata, Herodes akan mengeluarkan perintah supaya mencari dan membunuh anak itu. Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya ke Mesir. Tinggallah di situ hingga aku berfirman kepadamu. Yusuf pun bangun. Pada malam itu juga dia membawa anak itu dan ibunya ke Mesir. Mereka tinggal di situ hingga kematian Raja Herodes. Maka terlaksanalah apa yang difirmankan Tuhan menerusi nabinya. Dari Mesir, ku panggil anakku. Setelah Raja Herodes sadar dirinya ditipu oleh ahli-ahli ilmu bintang dari timur itu, dia pun marah lalu mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah di Betlehem dan kawasan yang berdekatan. Usia itu berdasarkan maklumat yang diberikan oleh ahli-ahli ilmu bintang tentang masa bintang itu mula-mula muncul. Oleh yang demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Satu suara terdengar di Rama, rintih ratap dan perkabungan. Rahel meratapi anak-anaknya, dia tidak mahu dilipur hatinya, karena mereka tiada lagi. Selepas kematian Herodes, malaikat Tuhan memperlihatkan diri dalam mimpi kepada Yusuf di Mesir. Kata malaikat itu, Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya ke tanah Israel, karena orang yang hendak meragut nyawa anak itu telah mati. Yusuf pun bangun lalu membawa anak itu dan ibunya ke tanah Israel. Tetapi apabila mendengar bahwa Arkelaus telah menaiki takhta menggantikan bapaknya Herodes di Yudea, Yusuf pun takut pergi ke sana. Setelah mendapat peringatan daripada Allah dalam mimpi, dia pun pergi ke Galilea. Dia menetap di kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian terlaksanalah apa yang dikatakan oleh para nabi. Dia akan dipanggil orang Nazaret. Matius bab 3. Pada masa itu, Yohanes Pembaptis menyampaikan berita ini di gurun di Yudea. Dia berseru, Bertaubatlah, karena kerajaan surga hampir tiba. Yohaneslah yang dimaksudkan dalam nubuat Nabi Yesaya. Suara seorang berseru di gurun, sediakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuknya. Pakaian Yohanes diperbuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya daripada kulit. Makanannya belalang dan madu gurun. Orang dari Yerusalem, seluruh Yudea dan segenap kawasan sekitar sungai Yordan datang mendapatkan Yohanes. Mereka mengakui dosa mereka lalu dibaptiskan oleh Yohanes di sungai Yordan. Ramai orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptiskan. Apabila melihat mereka, Yohanes berkata, Hai kamu bagaikan ular kapak berbisa, siapakah yang mengingatkan kamu supaya melepaskan diri daripada kemurkaan Allah kelak? Buktikanlah dengan perbuatan bahwa kamu telah bertaubat. Jangan sangka kamu dapat berkata sesama sendiri, Abraham bapa moyang kita. Ketahuilah, Allah berkuasa menjadikan batu-batu ini anak cucu Abraham. Kapak sudah terletak pada akar umbi pokok. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dihumbankan ke dalam api. Aku membaptismu dengan air untuk menunjukkan bahwa kamu telah bertaubat. Tetapi dia yang datang selepasku akan membaptismu dengan Roh Kudus dan api. Dia lebih berkuasa daripadaku. Membawakan kasutnya pun aku tidak layak. Tangannya memegang nyiru untuk menampi. Dia akan membersihkan tempat pembantingan dan mengumpulkan gandum di dalam jelapangnya. Tetapi sekam akan dibakarnya di dalam api yang tidak dapat dipadamkan. Ketika itu,
Yesus meninggalkan Galilea lalu pergi ke sungai Yordan untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Akan tetapi, Yohanes coba menolak dengan berkata, "Sepatutnya engkau yang membaptisku. Ini engkau pula datang kepadaku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarkanlah demikian untuk sekarang, karena dengannya kita akan menunaikan segala perbenaran." Yohanes pun patuh. Setelah dibaptiskan, Yesus keluar dari air dengan segera. Lalu terbukalah langit dan dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian kedengaran suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, dan dengannya aku berkenan. Matius bab 4. Setelah itu, Yesus dibawa oleh Roh ke gurun untuk digoda iblis. Setelah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, dia berasa kelaparan. Iblis datang kepadanya lalu berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, "Telah tersurat, manusia hidup bukan dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Allah." Selepas itu, iblis membawa Yesus ke kota suci, lalu meletakkannya di puncak bait suci dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, terjunlah, karena telah tersurat tentangmu, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatangmu, supaya kakimu tidak terhantuk batu." Yesus menjawab, "Tetapi telah tersurat, janganlah engkau menduga Tuhan Allahmu." Iblis membawa pula Yesus ke atas gunung yang amat tinggi, lalu menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia serta kemuliaannya. Kata iblis kepada Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembahku." Jawab Yesus, "Nyah engkau iblis, telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu, dan kepadanya sahaja engkau beribadat." Iblis pun meninggalkan Yesus dan para malaikat datang melayaninya. Apabila mendengar bahwa Yohanes telah dipenjarakan, Yesus pun pergi ke Galilea. Dia tidak tinggal di Nazaret tetapi di Kapernaum, sebuah kota di pinggir laut Galilea, di kawasan Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon, tanah Naftali, di pinggir laut, seberang sungai Yordan, Galilea, daerah bangsa-bangsa asing. Bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat cahaya yang gemilang. Bagi mereka yang tinggal di negeri yang dibawa bayangan maut, cahaya telah bersinar. Yesus pun mula menyampaikan perkabarannya. "Bertaubatlah, karena kerajaan surga hampir tiba." Ketika Yesus berjalan di pinggir laut Galilea, dia ternampak dua orang saudara, yaitu Simon yang juga dipanggil Petrus dan saudaranya Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau kerana mereka nelayan. Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala insan." Dengan serta-merta mereka meninggalkan jala mereka dan mengikutnya. Sejurus berjalan dari sana, Yesus ternampak dua beradik lagi, Yakobus dan Yohanes bersama bapak mereka Zebedius, sedang mengemaskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil dua beradik itu. Seketika itu juga mereka meninggalkan perahu dan bapa mereka, lalu mengikut Yesus. Yesus menjelajah ke serata Galilea. Dia mengajar di Saumaah dan menyampaikan Injil Kerajaan Allah, serta menyembuhkan semua jenis penyakit dan kesakitan dalam kalangan mereka. Berita tentang Yesus tersebar di seluruh Syria. Maka ramailah orang yang menanggung pelbagai penyakit dan penderitaan. Orang yang dirasuk roh iblis, yang menghidap penyakit gila babi, dan yang lumpuh dibawa kepadanya dan disembuhkan olehnya. Ramai sekali orang mengikutnya, dari Galilea dan Dekapolis, bermaksud 10 kota, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari kawasan di seberang Yordan. Matius bab 5. Ketika Yesus melihat orang ramai itu, dia pun mendaki ke atas sebuah bukit lalu duduk. Kemudian datanglah murid-muridnya kepadanya. Dia pun mula mengajar mereka.
Diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, kerana merekalah yang empunya kerajaan syurga. Diberkatilah mereka yang bersedih, kerana mereka akan terhibur. Diberkatilah mereka yang lemah lembut, kerana mereka akan mewarisi bumi ini. Diberkatilah mereka yang lapar dan dahaga akan perbenaran, kerana mereka akan dipuaskan. Diberkatilah mereka yang berpengasihan, kerana mereka akan dikasihani juga. Diberkatilah mereka yang suci hati, kerana mereka akan melihat Allah. Diberkatilah mereka yang mendamaikan manusia, kerana mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Diberkatilah mereka yang dianiaya demi perbenaran, kerana kerajaan syurga untuk mereka. Diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnahmu dengan segala yang jahat keranaku. Bersukacita dan bergembiralah, kerana besar ganjaranmu di syurga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu dianiaya. Kamu ialah garam bumi. Jika garam menjadi tawar, tidak mungkinlah masin semula. Tidaklah berguna lagi, hanya layak dibuang dan dipijak orang. Kamu ialah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Tiada siapa memasang pelita lalu menyorokkannya di bawah pasu. Tentu dia meletakkannya di atas kaki pelita untuk menerangi seisi rumah. Biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di syurga. Jangan sangka aku datang untuk menghapuskan Taurat dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskan, tetapi untuk menunaikan segala-galanya. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, selagi ada langit dan bumi, satu titik atau huruf yang terkecil pun tidak akan hapus daripada Taurat sebelum semuanya ternyata berlaku. Dengan demikian, jika seorang melanggar hukum yang terkecil pun dan mengajar orang lain melanggarnya, dia akan tergolong antara mereka yang paling rendah dalam kerajaan syurga. Sebaliknya, jika seseorang mematuhi Taurat dan mengajar orang lain turut patuh, dia akan menjadi orang yang mulia dalam kerajaan syurga. Maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan memasuki kerajaan syurga jika kesalihanmu tidak lebih daripada kesalihan ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu telah mendengar ajaran daripada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh akan dihakimi. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan dihakimi. Sesiapa yang mencaci saudaranya akan dibawa ke hadapan majelis agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya bodoh akan dihumbankan ke dalam api neraka. Oleh itu, jika kamu sedang meletakkan persembahan kepada Allah di atas mazbah, lalu teringat bahawa saudaramu bersanggit hati denganmu, tinggalkanlah persembahanmu di depan mazbah. Berdamai dahulu dengan saudaramu, kemudian barulah buat persembahanmu. Berdamailah dengan orang yang hendak mendakwamu di mahkamah sewaktu kamu masih dalam perjalanan ke situ. Jika tidak, dia akan menyerahkanmu kepada hakim, kemudian hakim menyerahkanmu kepada pegawai, dan kamu akan dimasukkan ke dalam penjara. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, bahawa kamu akan meringkuk di dalam penjara hingga kamu menjelaskan semua bayaran. Kamu telah mendengar ajaran ini, jangan berzina. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang memandang seorang wanita dengan berahi, telah berzina dengannya dalam hati. Jika mata kananmu menyebabkan kamu berdosa, cungkillah dan buangkan mata itu. Lebih baik kamu kehilangan satu bahagian tubuhmu daripada seluruh tubuhmu terhumban ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buangkan tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tanganmu daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka. Ada ajaran demikian, sesiapa menceraikan istrinya, hendaklah memberinya surat cerai. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang menceraikan istrinya kecuali kerana zina, menyebabkan wanita tersebut berzina jika berkahwin lagi.
Dan sesiapa berkawin dengan wanita yang diceraikan itu, dia berzina. Kamu telah mendengar ajaran kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu. Tunaikan sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, janganlah bersumpah demi langit, kerana langit itu takhta Allah. Jangan bersumpah demi bumi, kerana bumi ini alas kakinya. Atau demi Yerusalem, kerana itu kota Raja Agung, yaitu Allah. Demi kepalamu pun jangan, kerana kamu tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan rambutmu, walau sehelai. Katakan sahaja ya atau tidak, dan kotakan kata itu. Yang lebih daripada itu datang daripada si durjana. Kamu telah mendengar ajaran begini, mata diganti mata, gigi diganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Malah jika seseorang menampar pipi kananmu, palinglah pipi kirimu juga terhadapnya. Jika seseorang hendak mendakwamu untuk mendapatkan bajumu, berikanlah jubahmu juga. Jika sesiapa memaksamu berjalan sebatu dengannya, pergilah 2 batu bersamanya. Jika seseorang meminta sesuatu daripadamu, berikanlah. Jika seseorang hendak meminjam sesuatu daripadamu, usahlah berpaling daripadanya. Kamu telah mendengar ajaran yang berikut, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiayamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kerana Allah menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan orang yang baik. Dia menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah ganjaranmu? Bukankah pemungut cukai pun berbuat demikian? Jika kamu hanya beramah mesra dengan saudara-saudara selingkungan, apakah kelebihanmu daripada orang lain? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga.